InsyaAllah. Kita mulakan pengajian malam ni dengan kita sama-sama membaca Al-Quran. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashab nizam insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Subhanahu wa taala fil Qur'anil Karim, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Maksudnya demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman serta mengerjakan amalan soleh dan bersama dengan kebenaran, bersama dengan kesabaran. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Maksudnya barang siapa dikehendaki Allah Taala akan kebajikan, saya berikan kepahaman di dalam agama. Awal itu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa nafa'a wa intifa' wal ifadatu istifadah wal as'a ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasuli wa du'a ilal huda wa dalalati ilal khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qubi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Insyaallah yang dimuliakan Fadil Tuan Imam, seterusnya yang dimuliakan Fadil Tuan Bilal, Tuan Siap, yang Tuan Kuasa Masjid, sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat wa ta'ala. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah kita dipertemukan lagi pada hari ini, malam ini. Kita dah masuk tahun baru tahun baru 2022. Baik. Tahun baru lah. Kuliah lah. Betul tak? Jalan je lah kan. Baik. Jadi malam ni kita sambung kuliah kita, kitab Aqidatul Najin yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Zainal Abidin, Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Abdul Qahtani rahimahullah taala. Kita berada di muka surat apa mam? 43 dan kata musannaf kan? Dan kata musannaf. Baik. Jadi malam ni kita masuk sifat mustahil yang ke-8. Sifat mustahil yang ke-8. Sifat mustahil yang ke-7 dah bahas tadi tu.
di muka surat 42 tu sampai muka surat 43. Tu sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala yang ketujuh, iaitu al-ajazu an kulli mumkinin ma, lemah daripada setiap mungkin barang yang ada ia. Jadi pada malam ini kita lihat yang ke-8, sifat mustahil bagi Allah Ta'ala yang ke-8, iaitulah lawan daripada iradah. Lawan iradah. Dan kata musannaf dan kata musannaf, apa kata musannaf tuan-tuan? Musannaf mana pengarang kitab, wa ijadu syai'in minal alam ma'a karahiyatihi liwujudihi ay adamu iradatihi lahu au ma'az-zuhul au ghaflah au bita'dil au bitab'i. Iaitu sifat mustahil bagi Allah Ta'ala ke-8, kata musannaf, ijadu syai'in minal alam, menjadikan sesuatu daripada alam, ma'a karahiyati, berserta terpaksa atau benci. Di sini terjemahkan bencilah. Allah Ta'ala itu mengadakan sesuatu pada alam ini serta benci, dia kata ma'a karahiyati, ataupun karahah ni maksudnya kita terjemahkan dengan terpaksa. Gitu. Kerana Allah Ta'ala jadi alam tidak terpaksa. Li wujudihi, bagi wujudnya alam. Au adamu iradatihi, ataupun ketiadaan berkehendaknya lahu, baginya. Ataupun ketiadaan berkehendaknya, au ai adamu iradatihi lahu, atau ketiadaan berkehendaknya baginya, au ma'az-zuhul, ataupun berserta dengan lupa, menjadikan alam berserta dengan lupa, au ghaflah, ataupun berserta lalai. Jumpa tak tu? Jumpa? Tak jumpa? Kita jauhi. Pan, baca yang sini juga. Saya tengok. Tak tanda ke? Ini dah sudah. Ni. Sini. 119. Baik. Au ghaflah, ataupun lalai. Au bita'lil, ataupun bersebab atau kerana. Au bitabi'i, ataupun dengan tabiat. Ni semua adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-8 daripada yang mustahil Allah Ta'ala itu mengadakan suatu daripada alam ini serta bencinya bagi adanya. Artinya ketiadaan berkehendak ia bagi adanya alam, ataupun serta lupa, dijadikan alam serta dengan lupa, ataupun serta lalai, mana jadikan alam serta lalai, atau dengan elat, kerana, jadikan alam itu kerana maka dijadikan alam. Itu mustahil lah. Ataupun dengan tabiat dia, ataupun dengan kelakuan Allah Ta'ala sendiri, tabiatnya. Ini semua adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumpa Baik. Bermula berlawanan antara keduanya setengah daripada berlawanan Adam dan Malakah. Bermula berlawanan antara keduanya setengah daripada berlawanan Adam dan Malakah, kerana karahah itu ketiadaan berkehendak. Kata musannaf, berlawanan antara kedua tadi dia termasuk dalam berlawanan Adam wal Malakah, kerana berlawanan dia ada 4 jenis. Dia ada 4 jenis berlawanan. Pertama, diddaini. Kedua, naqidaini. Ketiga, Adam wal Malakah. Dan yang keempat, mutadaifaini.
Dia ada 4 jenis perlawanan lah. Jadi berlawanan di sini ialah berlawanan antara Adam dan Malakah. Okey, maknanya maknanya iradah lawannya ialah karahah. Iradah lawannya karahah. Iradah mana berkehendak, lawannya tak, sepatutnya lawannya tak berkehendak lah. Sepatutnya ya, mana iradah lawannya la iradah lah, sepatutnya begitu. Tetapi iradah lawannya karahah. Gitu. Kalau iradah lawannya la iradah, berkehendak lawannya tiada berkehendak, maknanya dia termasuk dalam diddaini, dua yang berlawanan. Tapi dalam kelas dia, dalam kelas yang tertentu namanya diddaini. Kalau berlawanan Adam wa Malakah, maknanya iradah lawannya karahah. Kan? Iradah lawannya karahah, maknanya wujudi lawan dengan la wujudi. Kerana iradah ini termasuk dalam sifat-sifat wujudi ataupun subuti yang bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan karahah itu bukan termasuk dalam sifat wujudi. Dia bukan sifat wujudi dan juga bukan sifat subuti ataupun bukan sifat zati bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berlawanan antara iradah dengan karahah ini kan disebut dalam bahasa Arab itu ijadu syai'in minal alam ma'a kirahatihi, dia kata menjadikan sesuatu pada alam beserta benci dia. Jadi maknanya dia termasuk dalam kumpulan Adam wal Malakah. Adam Malakah berlawanan dalam kumpulan Adam wal Malakah. Maknanya iradah lawannya adalah karahah, bukan iradah lawannya la iradah. Macam itulah yang disebut oleh musannaf sini. Baik. Jadi bermula berlawanan antara keduanya setengah daripada lawan Adam dan Malakah. Kerana karahah itu ketiadaan berkehendak, seperti barang yang berkata akan dia oleh musannaf. Jadi maksud karahah ini ialah maknanya mana karahah ni benci ataupun ketiadaan berkehendak. Tapi kita sesuai dengan kumpulan la iradah, tidak berkehendak, tetapi disebut karahah nanti oleh musannaf. Siapa yang kategorikan begini, ini ulama dalam ulama dalam tauhid. Ulama tauhid dia akan bagikan begitu. Benda ni tak ada kat dalam, dia tak bahas banyak kat sini berkenaan dengan berlawanan-berlawanan ni. Berlawanan ni disebut dalam kitab Asy-Syaikh Dasuki, dalam ni disebut. Dia ada sebut ada jenis-jenis berlawanan. Dia ada 4 jenis berlawanan di sini. Berlawanan Naqidaini, berlawanan Adam wa Malakah, berlawanan Diddaini, dan berlawanan Mutadaifaini. Ada 4 jenis berlawanan lah. Disebut dalam kitab Arab sini. Di sini tak sebut pun. Disebut sikit sangatlah. Gitu. Cuma kita kena faham. Kita bagi gambaran gitulah keadaan dia. Baik. Baik, seterusnya. Dan pada kalam musannaf itu dihazafkan awal dan akhirnya, dan takdirnya ijadu syai'in minal alam aw adamihi ma'a kirahatihi liwujudihi aw adamihi. Dan pada kalam musannaf itu, dalam matan tu dia kata dihazafkan, dibuangkan awalnya. Kalimat awal ada dibuang dan ada kalimat akhir yang dibuang. Dan takdirnya ijadu syai'in minal alam aw adamihi ma'a kirahatihi liwujudihi aw adamihi. Itu yang sebenarnya lah. Itu sebenarnya ayat sebenarnya. Sedangkan yang dalam matan tu dia dah ada ayat yang telah dibuang, dihazafkan. Yang sebenarnya yang bawah inilah. Yang bawah ini yang sebenarnya, mana yang ayat yang lengkap. Sedangkan ayat yang atas ni mana kurang lengkap, mana ada yang dihazafkan, dibuangkan. Itulah. Boleh Artinya mengadakan akan sesuatu pada alam ini atau mengadamkan dia, mentiadakan dia, serta ketiadaan berkehendaknya bagi wujudnya ataupun bagi adamnya. Itu terjemahan yang lengkap dah kepada sifat yang mustahil yang ke-8.
yang muzahir bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya saja adalah demikian itu menafikan bagi iradah. Kerana bahawasanya keluar sesuatu daripada alam, daripadanya, yakni daripada iradahnya itu menafikan umum ta'alluqnya. Dan hanya saja adalah demikian itu menafikan bagi iradah, kerana bahawasanya keluar sesuatu daripada alam, daripadanya, yakni keluar, yakni daripada iradahnya itu menafikan umum ta'alluqnya. Jadi kata-kata ijadu syai'in minal alam ni wa adamihi ma'a kirah wujudi wa adamihi, maknanya dia menafikan ta'alluq, menafikan ta'alluq sifat iradah. Sedangkan sifat iradah ada ta'alluq. Macam yang sebelum ni kita dah bahas. Mana kudrah ada ta'alluq, iradah ada ta'alluq dia. Lepas tu sama' dan basar ada ta'alluq dia. Yang tak ada ta'alluq ialah hayat. Ayat tak ada ta'alluq. Jadi bila kita menyatakan, bila musannaf menyebut bahawa sifat mustahil bagi Allah Ta'ala ni begini, maknanya menafikan umum ta'alluq iradah. Macam tu. Soalah macam iradah tu tak ada ta'alluq dia, kata. Sedangkan iradah ada ta'alluq. Apa makna ta'alluq iradah? Taksis, menentukan. Ta'alluq dia adalah taksis, menentukan, yang kita dah sebut sebelum ni. Dan terlebih aula keluar sekalian alam itu daripada iradah. Terlebih aula keluar sekalian alam itu daripada iradah Allah. Kerana mustahil lah. Sedangkan iradah Allah Ta'ala tidak terkeluar. Iradah Allah Ta'ala tidak terkeluar daripada alam. Jenis. Ini nak sebut tentang sifat mustahil. Maka bernafi-nafian bagi iradah daripada sekira-kira umum ta'alluqnya, tiada daripada sekira-kira zatnya. Jadi mana menafi-nafi ni, menafi-nafian ni, lawan-lawan ni bagi iradah daripada sekira-kira umum ta'alluqnya, tiada daripada sekira-kira zatnya. Jadi yang nak nafikan ini tuan-tuan, maknanya umum ta'alluq. Sedangkan Allah Ta'ala itu tidak sunyi daripada umum ta'alluq. Kerana ta'alluq Allah Ta'ala ni umum, taksislah menentukan. Menentukan ni apa? Menentukan semualah. Ala kulli mumkinat kan? Kerana sebut sebelum ni, bila sebut kudrah iradah, disebut dalam matan sebelum ni, kudrah iradah muta'alliqah ni ala jami'il mumkinat, dia kata. Kudrah iradah ta'alluqnya kepada sekalian benda mungkin, setiap benda mungkin, termasuk alam lah. Alam ni, diri kita dan sebagainya, semua adalah ta'alluq kudrah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita kata Allah Ta'ala jadikan alam ini berserta benci, makna tak ada ta'alluq lah, macam tu. Saya menafikan ta'alluq lah. Sedangkan Allah Ta'ala ada ta'alluq, ta'alluq dia umum, ala jami'il mumkinat, kepada sekalian benda yang mungkin, termasuklah diri kita. Semua ditentukan oleh Allah Ta'ala, ditasiskan Allah Ta'ala. Baik. Bersalahan mengadakan dengan ilat ataupun tabiat. Bersalahan mengadakan dengan ilat ataupun tabiat, maka bahasanya demikian itu menafikan bagi zat iradah. Kalau ilat dan tabiat pula, mana Allah Ta'ala menjadikan alam ini kerana ilat, dengan kerana, ataupun dengan tabiat dia dijadikan alam, maka bahasanya demikian itu menafikan bagi zat iradah, menafikan zat iradah Allah Ta'ala. Dan tiada farkun, tiada perbezaan, dan tiada perbezaan antara kebajikan dan kejahatan, seperti barang yang melengkapi akan dia oleh kalam musannif. Tiada perbezaan antara kebajikan dan kejahatan, maknanya semuanya umum ta'alluq Allah Ta'ala. Jadi ta'alluq iradah itu sama ada kepada kebajikan ke ataupun kejahatan ke, akan terkena ta'alluq iradah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menafikan Allah Ta'ala ini sifat iradah, kita katakan tak ada sifat iradah bagi Allah Ta'ala, jadi maknanya dia akan menafikan ta'alluq dia
kepada apa? Kepada alam ini. Kepada diri kita sendiri dan sebagainya. Baik. Dan dia akan menafikan Allah Ta'ala itu menjadikan yang baik dan yang buruk. Sedangkan hakikatnya Allah Ta'ala menjadikan benda yang baik dan benda yang buruk. Berbeza dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah dia kata Allah Ta'ala wajib menjadikan benda yang baik dan yang terlebih baik. Allah Ta'ala wajib menjadikan benda yang baik dan yang terlebih baik. Sedangkan kita dalam Ahlussunnah wal Jamaah ini, Allah Ta'ala tidak wajib menjadikan yang baik dan yang terlebih baik. Jadi benda buruk pun cuma dicipta dan dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita tidak boleh menyandarkan perbuatan buruk itu bagi Allah. Kerana apa? Kerana adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Zina siapa yang jadikan? Babi siapa yang jadikan? Anjing siapa yang jadikan? Semua Allah Taala cipta, semua Allah Taala jadikan. Tetapi benda-benda yang buruk tidak boleh dinisbahkan kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Yang akan disesa di azab nanti ialah manusia, bukannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi hakikat sebenarnya yang menciptakan tu semua adalah Allah. Macam tu. Dan tiada farkun perbezaan antara kebajikan dan kejahatan, seperti barang yang melengkapi akan dia oleh musannaf. Khilaf bagi Mu'tazilah. Berbeza dengan Mu'tazilah. Sekira-kira berjalan oleh mereka itu kepada bahawasanya Allah Ta'ala tiada berkehendak ia akan kejahatan dan segala yang keji-keji. Ini Mu'tazilah. Mu'tazilah kata Allah Ta'ala tiada berkehendak ia akan kejahatan dan segala yang keji-keji. Macam tu. Maknanya apa? Mereka kata, maksudnya mereka kata Allah Ta'ala tidak mencipta benda yang jahat-jahat dan keji-keji. Bukan aku yang cipta. Itu pemandangan daripada Mu'tazilah. Sedangkan hakikatnya benda yang baik dan buruk itu semuanya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mengambil dalil oleh mereka itu dengan bahawa berkehendak akan kejahatan itu kejahatan dan berkehendak pada keji itu keji. Ini pandangan mereka lah. Kenapa Mu'tazilah menolak benda yang jahat, benda buruk ini daripada Allah? Kerana apa? Kerana kalau seandainya Allah Ta'ala mencipta benda jahat, sudah tentu dia akan jadi jahat, dia kata. Mengambil dalil oleh mereka itu dengan bahawa berkehendak akan kejahatan itu kejahatan dah, dia kata. Dan berkehendak akan yang keji itu jadi keji lah. Itu pandangan Mu'tazilah. Dan bahawa menegahkan daripada barang yang dikehendaknya dan menyuruh akan barang yang tiada dikehendaknya, itu sapih, itu bodoh, dia kata. Dan bahawa menegahkan daripada barang yang dikehendaknya dan menyuruh akan barang yang tiada dikehendaknya, itu bodoh. Dan bahawa mengazab atas barang yang dikehendaknya itu zalim. Ini pandangan mereka lah, Mu'tazilah. Jadi mereka nak nisbahkan bodoh bagi Allah Ta'ala, mereka nak nisbahkan zalim bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bermula Allah Ta'ala itu maha suci daripada demikian itu sekaliannya. Maka dijawab oleh Musannaf kata bermula Allah Ta'ala itu maha suci daripada demikian itu sekaliannya, dan ditolak akan dia dengan bahawasanya yang demikian itu sesungguhnya dibilangkan akan dia akan kejahatan atau keji atau sapih, bodoh atau zalim, itu dengan nisbah kepada yang baharu, tiada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Musannaf kata, jadi benda yang jahat ini, benda yang buruk ini, benda yang keji ini, semuanya tidak boleh disebahkan kepada Allah, tetapi disebahkan kepada makhluk. Walaupun asal kejadiannya semua dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa benda yang di alam ini bukan Allah Taala cipta? Ada tak? Tak ada kan? Semua dicipta oleh Allah Taala. Hatta kereta sendiri pun itu Allah Taala bagi ilham pada manusia buat cipta kereta. Kalau Allah Taala tak bagi kepandaian, ilham pada manusia untuk cipta kereta, maka manusia pun terlena cipta kereta. Otak siapa bagi? Otak siapa bagi? Kepandaian siapa bagi?
Allah Ta'ala kan. Macam tu. Pemikiran siapa bagi? Allah Ta'ala. Nyawa siapa bagi? Allah. Kalau manusia tu tak ada nyawa, tak ada jantung, tak ada hati, tak ada limpa, boleh ke dia cipta kereta? Tak boleh. Jadi otak Allah Ta'ala cipta, pemikiran pun Allah Ta'ala cipta, ilham pun Allah Ta'ala cipta, bagi ilham manusia sehingga manusia mampu mencipta kereta, kapal terbang, jet, kan, kapal angkasa dan sebagainya. Berbagai inilah robot-robot kita boleh manusia ni hakikat sebenarnya kita itulah Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala bagi ilham manusia untuk mencipta. Baik, semula diulang. Bermula Allah Ta'ala itu maha suci daripada demikian itu sekiranya, dan ditolak akan dia dengan bahawasanya demikian itu sesungguhnya dibilangkan dia akan kejahatan atau keji atau sapih atau zalim itu dengan nisbah kepada yang baru, tiada kepada Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala tiada ditanya daripada barang yang berbuat dia. Allah Ta'ala tidak akan ditanya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, kata Quran. Wallahu khalaqakum, Allah Ta'ala yang mencipta kamu dan apa yang kamu perbuat. Apa yang kita buat kan semuanya adalah daripada ilham, kan, yang Allah Ta'ala bagi pada kita, maka kita boleh perbuat. Kekuatan yang ada pada kita pun kan adalah pinjaman daripada Allah Ta'ala. Kalau tak ada kekuatan, satu benda pun tak boleh buat kan. Satu hari nanti Allah Ta'ala akan menarik semulalah kekuatan tadi. Baik, hikmah. Dan hikmah suruhnya dan tegahnya itu, amar dan nahi itu zahir percubaan adakah taat hamba itu atau tiada. Jadi hikmah suruh Allah Ta'ala tadi, suruhnya dan tegahnya itu zahir percubaan adakah taat hamba itu ataupun tak taat. Jadi Allah Ta'ala bagi perintah, Allah Ta'ala bagi tegahan. Contohnya perintah solat, tegahan berzina, mencuri, merompak, zina, kan? Itu adalah dikata zahir percubaan adakah hamba tu nak taat ke tak taat. Boleh tak hamba tadi taat ke tak taat ke? Gitu. Dan tiada jadi iktirad, dan tiada jadi penentangan. Iktirad penentangan atas mazhab ahli sunnah. Firman-Nya Allah Ta'ala sebut, dia kata wala yarda li ibadihi al-kufra, wala yarda li ibadi al-kufra. Artinya dan tiada redha ia bagi segala hamba itu akan kufur. Tiada redha ia bagi segala hamba itu kufur, kerana bahawasanya kehendak itu lain daripada redha. Dan tiada redha ia bagi segala hamba itu akan kufur. Allah Ta'ala tak redha lah dengan segala kufur, kerana bahawasanya kehendak itu lain daripada redha. Kehendak redha itu. Bermula yang dipegang dengan ayat tersebut ini dibinasakannya atas bersamaan keduanya, yakni redha dengan iradah, dan iaitu batil, dan dengan jumlah, maka lazim atas mazhab Mu'tazilah bahawa kebanyakan barang yang jatuh di dalam alam ini atas ketiadaan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lazim atas mazhab Mu'tazilah bahawa kebanyakan barang yang jatuh dalam alam ini atas ketiadaan kehendak Allah Taala. Mustahil lah. Ini kata Mu'tazilah. Mu'tazilah kata kan, banyak barang yang terdapat dalam ni semua bukan kehendak Allah, kata. Semua bukan kehendak Allah, tetapi semuanya itu sebenarnya adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia hanya merancang. Wa makaru wa makarallah wallahu khairan makirin. Kamu merancang, Allah Taala juga merancang. Kan? Perancangan Allah Taala itulah yang berjaya. Dan sesungguhnya telah dikayat oleh setengah daripada a'immatul ahli sunnah. Sesungguhnya telah dihikayat, mana cerita akan bahawa setengah daripada a'immatah, mana imam-imam ahli sunnah hadir ia serta setengah Mu'tazilah bagi berhujah
maka tak kala duduk Mu'tazilah berkata ia subhana man tanazzahu anil fahsya. Setari tuan-tuan, kan Mu'tazilah kan dengan ahli Ahlus Sunnah ni datang berdebat. Mereka berkumpul. Datang Mu'tazilah. Apa kata Mu'tazilah kepada Imam Ahlus Sunnah? Dia kata subhana man tanazzahu anil fahsya. Maha suci Tuhan yang suci daripada berkehendak akan fahsya, benda yang luat-luat, iaitu maksiat. Kata mereka, Maha suci Allah Ta'ala berkehendak kepada benda-benda yang luat-luat, benda yang maksiat, benda yang keji-keji. Apa kata Ahlus Sunnah? Apa kata Ahlus Sunnah? Imam Ahlus Sunnah dia kata subhana man la yaka'u fi mulkihi illa ma yasha. Maha suci Tuhan yang tiada jatuh di dalam miliknya melainkan barang yang dikehendaknya. Nampak? Jadi maknanya mereka menangkis kata-kata Mu'tazilah tadi. Mana kata-kata Mu'tazilah ni tak tepat sebenarnya. Tak tepat. Subhana man tanazzahu anil fahsya. Maha suci Tuhan yang suci daripada berkenan kepada fahsya, benda yang luat-luat dan benda-benda maksiat. Jadi kata-kata ni kurang tepat kata Sunnah. Ya betul, subhana man la yaqa'u fil mulkihi illa ma yasha. Maha suci Tuhan yang tiada jatuh di dalam miliknya melainkan barang yang dikehendaknya. Semua di atas barang yang dikehendaki Allah Ta'ala, sama ada baik ke buruk ke, itu semua di atas kerana kehendak Allah. Berbeza dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata Allah Ta'ala tidak berkehendak benda yang buruk, jadi Allah Ta'ala nak benda-benda baik saja. Mana wajib Allah Ta'ala tu menjadikan benda baik yang terlebih baik. Kan? Benda baik yang terlebih baik wajib bagi Allah. Sedangkan Ahlus Sunnah mengatakan tidak wajib. Allah Ta'ala menjadikan benda baik yang terlebih baik. Boleh Maka berkata Mu'tazilah, adakah dikehendak oleh Tuhan kamu bahawa derhaka hamba? Dia kata, adakah dikehendak oleh Tuhan kamu bahawa derhaka hamba? Jadi kata Allah Ta'ala berkehendak ke kalau hamba ni derhaka? Kan? Jadi kata Mu'tazilah, kan? Mu'tazilah pun lawan balik, menafikan kata-kata Ahlus Sunnah tadi. Kamu kata Allah Ta'ala ni, dia kata tiada jatuh dalam miliknya melainkan apa yang dikehendak. Kemudian Mu'tazilah kata, adakah dikehendak oleh Tuhan kamu bahawa derhaka hamba? Adakah hamba derhaka tu Allah Ta'ala berkehendak? Atau adakah hamba derhaka ni Allah Ta'ala suka? Kata Mu'tazilah. Maka berkata Ahlus Sunnah, adakah derhaka hamba akan Tuhan kami itu hal yang padahal dengan keras? Maka berkata Ahlus Sunnah, adakah derhaka hamba akan Tuhan kami itu padahal dengan keras? Ni tak faham sangatlah, padahal dengan keras ni. Maka berkata Mu'tazilah, habarkah olehmu akan daku jika menegah Tuhan akan daku akan penunjuknya dan menghukum ia atasku dengan kejahatan. Adakah berbuat baik ia kepadaku ataupun berbuat jahat? Ini persoalan lagi kata Mu'tazilah. Habarkah olehmu, mana cerita padaku ataupun jawab oleh kamu. Dia kata, habarkah olehmu akan daku jika menegah Tuhan akan daku akan petunjuknya, maknanya dia tak dapat petunjuk, ataupun menghukum ia atasku di atas kejahatan. Kalau Allah Ta'ala menghukum aku atas kejahatan yang aku buat, dia kata, adakah berbuat baik ia Tuhan itu kepadaku ataupun berbuat jahat Tuhan padaku? Dia lontar kali persoalan kepada Ahlus Sunnah. Maka berkata Ahlus Sunnah, jika menegah ia akan dikau akan barang yang ia milik bagi engkau, maka sesungguhnya telah jahat ia. Dan jika menegah ia akan barang yang ia baginya,
maka menentu ia dengan rahmatnya akan barang yang dikenakia. Maka putuslah hujah Mu'tazilah daripada munazarah itu. Putuslah Mu'tazilah. Mana tak boleh nak debat lagi, tak mampu dia nak berdebat lagi ahli sunnah. Jadi apa jawapan ahli sunnah itu kan? Maka berkata ahli sunnah, jika menegah ia Allah Ta'ala akan dikau akan barang yang ia milik bagi engkau, maka sesungguhnya telah jahat dia. Jika menegah ia akan dikau akan barang yang ia milik bagi engkau, maka sesungguhnya Allah Ta'ala tu kira dia jahat. Dan jika menegah ia akan barang yang ia baginya, maka menentu ia dengan rahmatnya. Hakikat sebenarnya kita adalah milik Allah. Kita adalah milik Allah. Sama ada Allah Ta'ala menegah ke tak menegah ke, semua milik dia. Tak ada satu pun yang menjadi milik kita, tuan-tuan. Tak ada satu pun yang menjadi milik kita. Kalau dia nak tegah kita makan, tak bagi kita makanan, boleh dia tak bagi makanan. Kalau dia nak tegah kita daripada bercakap, boleh dia tutup mulut kita, bisukan kita daripada tak bercakap. Tak boleh kita bercakap dah. Ataupun nak lumpuhkan kita, boleh dia lumpuhkan kita. Sebab apa? Kita ni semua adalah milik dia, bukan milik kita sendiri. Kalau milik kita sendiri, boleh je kita lawan. Allah Ta'ala contoh nak bisukan kita, kita lawan Allah Ta'ala, aku pun tak jadi bisu gitu. Ataupun Allah Ta'ala nak tenggelamkan rumah kita, Allah Ta'ala nak tenggelamkan rumah kita, sebab itu semua adalah milik dia. Kita kata itu milik kita, bukan milik Allah. Kalau kita kata itu milik kita, mana kita boleh lawan Allah? Tak bagi rumah kita tenggelam, tak bagi rumah kita hanyut. Tapi hakikat sebenarnya kita adalah milik Allah. Tak boleh buat apa dah. Kalau ada milik dia, dia kata dia nak tenggelamkan rumah ni, dia nak tenggelamkan kawasan ni, dia boleh tenggelamkan. Tak boleh buat apa, sebab semua adalah milik dia, bukan milik kita. Baik, seterusnya kita tengok semula. Maka berkata ahli sunnah, jika menegah ia akan dikau akan barang yang ia milik bagi engkau, maka sesungguhnya telah jahat dia. Dan jika menegah ia akan barang yang ia baginya, mana baginya miliknya, maka menentu ia dengan rahmatnya akan barang yang dikenakinya. So maknanya kalau Allah Ta'ala menegah itu, maknanya ada rahmat. Kalau Allah Ta'ala menenggelamkan rumah kita, ada rahmat dia di situ. Yang kadang-kadang rahmat dia kita tak nampak, rahmatnya akan datang pula. Mungkin Allah Ta'ala nak bagi lebih baik daripada itu lagi, kita tak tahu. Walaupun sekarang ni dah rosak jahanam kan, gitu. Tak ada apa lagi lah. Kita tengoklah kalau orang banjir ni, banyak 10,000 kan. Dengan kereta tenggelam, motor tenggelam, rumah tenggelam, habis semua kan. Ayah rumah yang hanyut tuan-tuan, beratus ribu kan, habis duit. Itulah, tu semuanya ada rahmat, ada rahmat di sebalik kan. Kadang kita tak tahu sebab itu milik dia, bukan milik kita. Kita hanya meminjam saja, meminjam saja milik dia. Maka putus hujah Mu'tazilah daripada munazarah tadi macam tu. Ketahui ulama bahwasanya musannaf pengarang mentafsirkan ia akan kerah itu dengan ketiadaan berkehendak, supaya jangan diwaham ataupun tawahum bahawa murad maksud dengan kerahah maknanya yang syar'i. Jadi maksud dengan kerahah ini ialah kerahah daripada sudut tauhid, bukan kerahah daripada sudut fiqh. Kalau kerahah dari sudut fiqh, mana kerahah mana makruh. Ini kerahah bukan daripada sudut fiqh, tapi kerahah daripada sudut tauhid, maknanya benci, dipaksa ataupun benci. Macam tu. Ketahui lima bahasanya musannaf mentafsirkan akan kerahah itu dengan tiada berkehendak, supaya jangan diwaham bahawa murad maksud dengan kerahah maknanya yang syar'i, iaitu menuntut meninggalkan sesuatu akan sebagai tuntut yang terlazim. Ini definisi dalam kerahah dalam fiqh.
Meninggalkan menuntut tinggal sesuatu akan sebagai tuntut yang tiada lazim. Yang ini tiada diseksa akan orang yang berbuat dengan dia benda karahah, benda makruh itu. Maka bahawasanya makruh syar'i itu harus bahawa ta'alluq iradah Allah Ta'ala akan dia. Jadi kalau makruh syar'i ini berbeza dengan makruh ataupun karahah dalam tauhid. Kalau karahah dalam tauhid ini tidak ada ta'alluq kudrah Allah Ta'ala. Sedangkan karahah dalam fiqh, makruh dalam fiqh ini ada ta'alluq. Ta'alluq kudrah Allah Ta'ala. Okey? Maka bahasanya makruh syar'i itu harus bahawa ta'alluq dari Allah Ta'ala akan dia. Yang ini dikenakinya. Jangankan makruh dan yang haram pun dikenaki Allah Ta'ala, kerana tiada melazimkan antara suruh dan antara dah itu kan pada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Itu tiada melazimkan antara suruh dan makruh. Mana suruh dengan makruh, suruh dengan iradah kan tiada lazim. Suruh-suruhlah, iradah-iradah kan. Suruhlah kan, suruh-suruh, iradah-iradah. Mana tiada lazim antara keduanya. Jadi maksud dengan kirah ini kirah dalam tauhid, bukan kirah dalam fiqh. Kirah dalam fiqh ialah makruh. Apa makna makruh? Maknanya tinggal lebih baik daripada kita buat. Tinggal baik daripada buat. Contohnya makan benda-benda makruh lah, benda-benda busuk ni, petai, jogging semua kan. Kan itu benda makruh. Rokok pula kata makruh, walaupun sebagian ulama dia kata haram. Kan? Gitu. Baik. Jadi khilaf bagi Mu'tazilah. Khilaf bagi Mu'tazilah pada kata mereka itu bahawa iradah itu atas muafakah ia antara amar, perintah. Khilaf bagi Mu'tazilah, dia kata iradah itu atas muafakah ia akan amar. Mana iradah tadi di atas muafakah perintah. Gitu. Sedangkan Mu'tazilah lain. Mana perintah, iradah. Gitu. Kalau Mu'tazilah kata iradah itu atas muafakah dengan perintah. Dan dibinakan etika mereka itu atas mereka itu bahawa makruh pada syarak itu tiada dikehendak Allah Ta'ala. Ini pandangan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah kata makruh pada syarak itu tiada dikehendak Allah Ta'ala. Sedangkan Ahlussunnah kata makruh pada syarak ini dikehendak Allah Ta'ala. Kalau sebut kata tadi, makruh ke ataupun haram ke, itu semua ta'alluq iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Sedangkan Mu'tazilah kata makruh tiada ta'alluq kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tersalah mereka itu kerana tiada lazim antara keduanya. Tetapi adalah antara keduanya itu umum khusus pada satu wajah. Tetapi adalah antara keduanya antara suruh dengan iradah itu umum khusus pada satu wajah. Apa maksud umum khusus pada satu wajah? Contoh yang paling mudah ialah seperti antara Nabi dengan Rasul. Kalimat Nabi dengan Rasul. Setiap Rasul adalah Nabi, kan? Dan setiap Nabi itu adalah bukan Rasul. Itu dikatakan umum khusus min wajhin. Umum khusus pada satu wajah. Umum khusus pada satu, mana setiap Rasul adalah Nabi, setiap Nabi adalah Rasul. Okey, itu dengan suruh dengan iradah ini. Suruh dengan iradah ini termasuk dalam kalimat umum khusus pada satu wajah. Maka terkadang menyuruh Allah Ta'ala dan berkehendak. Maka terkadang menyuruh Allah Ta'ala dan berkehendak ia, seperti iman segala nabi dan sekalian para malaikat. Dan sekalian orang beriman. Dan sekalian beriman ini maknanya Allah Ta'ala menyuruh, Allah Ta'ala suruh dan Allah Ta'ala berkehendak. Maknanya beriman, seperti iman pada nabi dan rasul, para malaikat dan orang beriman. Itu yang pertama. Yang kedua, terkadang tiada Allah Ta'ala suruh, tiada menyuruh Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala tiada berkehendak, seperti kufur pada hak mereka itu, kufur ataupun kafir pada hak mereka itu. Jadi Allah Ta'ala tidak menyuruh menjadi kafir, dan Allah Ta'ala tidak berkehendak. Dan terkadang menyuruh Allah Ta'ala, terkadang menyuruh Allah Ta'ala dan tiada berkehendak,
seperti iman orang yang terdahulu pada ilmu Allah Ta'ala bahawa tiada beriman, seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Abu Jahal dan Abu Lahab dan tentera keduanya, maka bahawasanya mereka itu disuruh dengan beriman, tetapi tiada dikehendak Allah Ta'ala akan dia pada mereka itu. Jadi Allah Ta'ala suruh mereka beriman, tetapi mereka tidak beriman. Mana Allah Ta'ala tidak berkehendak mereka beriman. Buat macam mana pun mereka tak akan beriman. Tetapi tugas Nabi Rasul ialah menyampaikan. Sebab apa? Nanti para Nabi Rasul akan ditanya, adakah engkau telah menyampaikan? Sudah, ya Allah, aku telah menyampaikan. Mana selesai kan? Selesai tugas Nabi, menyampaikan. Baik. Dan terkadang berkehendak Allah Ta'ala tiada menyuruh. Terkadang berkehendak Allah Ta'ala dan tiada menyuruh, seperti segala yang makruh dan segala benda yang haram dan segala benda yang harus. Maka bahasanya berkehendak Allah Ta'ala akan dia dengan dalil jatuhnya dan tiada menyuruh ia akan dia. Jadi Allah Ta'ala terkadang berkehendak dan tiada menyuruh. Allah Ta'ala tidak menyuruh. Allah Ta'ala tak menyuruh pun bermakan benda-benda makruh, haram dan sebagainya. Tetapi Allah Ta'ala berkehendak. Allah Ta'ala tak suruh, tapi ditakdirkan benda itu berlaku juga. Mana akan ada orang makan benda haram, akan ada orang berzina, ada memompak, ada mencuri dan sebagainya. Kerana memang dah ada ketetapan Allah Ta'ala begitu. Keempat, bila balik, keempat, terkadang berkehendak Allah Ta'ala dan tiada menyuruh. Ya, seperti segala yang makruh dan segala yang haram dan segala yang harus. Maka bahasanya berkehendak Allah Ta'ala akan dia dengan dalil jatuhnya. Mana jatuhnya perbuatan itu? Mana berlakunya perbuatan itu? Dengan dalil jatuhnya perbuatan dan tiada menjuruh Allah Ta'ala akan dia, sedangkan Allah Ta'ala tak suruh pun. Allah Ta'ala tak suruh pun berzina, Allah Ta'ala tak suruh pun mengumpat, mencuri. Semua Allah Ta'ala, benda-benda yang tak elok ni semua Allah Ta'ala tak suruh, tetapi Allah Ta'ala berkehendak berlaku. Allah Ta'ala berkehendak berlaku kan, maka berlaku dia. Bila dah berlaku, mana pihak berwajib pula kenalah ambil tindakan. Kenalah ambil tindakan, menangkap orang yang melakukan kesalahan tadi. Baik. Dan kata musannaf, au ma'azuhul al-ghaflah, ataupun Allah Ta'ala menjadikan alam ini berserta dengan lupa dan ghaflah, lalai. Ini sambungan daripada matan Arab bahasa Arab belakang lah. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi. Wallahu a'lam bissawab. Itulah tadi tuan, pembahasan dia. Susah sikit nak menerangkannya. Tak ramai yang boleh mengajar kitab ni. Ada siapa boleh mengajar kitab ni? Pening kan? Dia bahasa klasik lah, bahasa lama kan. Bahasa lama. Ya. Nabi Khidir masih hidup tak sekarang? Nabi Khidir, ada yang menyatakan, ada khilaf ulama lah, ada menyatakan masih hidup, ada menyatakan dah wafat, dah tak ada lah. Kan mustahil lah umur dia panjang je tu kan. Macam tu. Tapi ada menyatakan masih ada. Sebab dalam kitab-kitab tauhid menyatakan masih hidup lagi. Cuma wallahu alam, tak tahulah berada di mana lah. Tak tahulah kita. Kerana Allah Ta'ala ni harus memanjangkan umur. Itu ada atas kehendak dia. Dia boleh memanjangkan umur. Macam umur dunia kan panjang. Sebelum kita hidup ni, dunia dah ada dah. Tak berapa generasi bergenerasi Allah Ta'ala cipta dunia kan. Allah Ta'ala boleh mencipta seseorang hamba tu umur panjang. Boleh ciptakan. Dia boleh ciptakan umur pendek. Itu dia atas kehendak dia lah gitu. Tapi kalau kita jumpa pun, yalah, minta dia doa kita lah. Kalau jumpa pun minta dia doa kita. Tapi kalau dia hidup pun, maknanya dia kena juga beriman dengan syariat baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Dia tak boleh lagi buat syariat dia lah. Kalau dia ada syariat pun dia tak boleh buat syariat lagi. Kena beriman dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu jelah macam tu. Macam tu. Kalau alasannya dia masih hidup. Kalau ada mengatakan dia wafat dah. Ada mengatakan mustahil ada orang umur macam tu. Tapi di segi orang kata, di segi kekuasaan Allah Ta'ala, boleh je. Contoh paling mudah, alam lah. Berapa lama dah alam ni cerita Allah Ta'ala? Berpuluh-puluh ribu tahun alam ni cerita. Masih wujud lagi? Kan? Jadi tak masalah lah kalau dia boleh buat pada manusia. Pada Nabi kita, boleh panjangkan kehendak dia. Tu je lah kan jawapannya. Boleh juga. Wallahualam. Habis ya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqan wa 'ilman taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa wasi'an ya fattah ya alim. Nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa aftahna qulubal arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antum fatihim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa qina sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum.